Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya daripada Guru Puteri Islam dan juga Pandu Puteri Tunas telah diamanahkan untuk PDPR unit uniform untuk minggu ini pada 5 hari bulan 4 2021. Okey, pada hari ini saya telah ingin menceritakan yang berkaitan dengan unit uniform. Semua badan unit beruniform mesti kena tahu tentang ilmu yang saya akan terangkan. Okay, adik-adik semua nak tahu kan apa ilmu apa yang Ustazah nak terangkan? Okey, iaitu ilmu ikhtiar hidup, ya. Ilmu ikhtiar hidup. Okey, saya terangkan dalam ni. Okey. Kemahiran dan ilmu ikhtiar hidup amat penting dipelajari oleh setiap individu kerana situasi kecemasan boleh berlaku kepada sesiapa pun sahaja tanpa mengira waktu. Pendidikan ikhtiar hidup ni diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang supaya boleh terus hidup. Jadi amat penting bagi badan unit beruniform ini mengetahui tentang ilmu ikhtiar hidup kerana untuk memberi pendedahan, pengetahuan dan keyakinan untuk kita mengatasi keadaan berikhtiar hidup jika keadaan memerlukan membuat demikian. Kebanyakannya kita akan buat masa perkhemahan, ya. Perkhemahan unit beruniform. Kita akan belajar di situ ikhtiar hidup kerana kita memerlukan benda-benda yang tertentu untuk kita memasang khemah, bagaimana kita nak buat, macam mana kita nak memasak, macam mana kita nak menyerap binatang untuk kita makan dan bermacam-macam lagi. Itu adalah ilmu ikhtiar hidup yang kita perlu belajar apabila kita adakan perkhemahan di dalam hutan. Okey, situasi cemas yang sering berlaku kepada seseorang individu itu ialah dia tersesat dalam hutan dan terselamat daripada nahas udara ataupun laut. Macam mana kita nak mengatasinya apabila berlaku situasi begitu? Jadi dalam keadaan kecemasan ini, situasi yang dialami oleh mangsa dengan kelaparannya, dengan kehausannya, dengan kesakitannya, kesecukannya, dengan kepanasan, dengan ketakutan, semua itu memang akan berlaku pada diri kita. Apabila kita sesat ataupun kita nahas dalam udara ataupun laut. Oleh yang demikian, mangsa perlulah memikir apakah tindakan yang wajar dilakukan ketika kita menghadapi situasi tersebut. Sekiranya seseorang itu mengetahui asas ilmu ikhtiar hidup yang dipelajari, memungkinkan mereka dapat bertahan lebih lama dan terus diselamatkan oleh anggota keselamatan. Sebab tu setiap individu kalau bolehlah kita belajar cara ikhtiar hidup, mana tahulah berlakunya pada diri kita seperti kita tersesat di dalam hutan ataupun kita menahas macam kapal terbang ataupun laut, kita boleh survivekan diri kita sendiri supaya kita dapat hidup. Kalau kita lapar, kita nak buat macam mana? Bila kita dahaga, kita nak tidur tempat macam mana, semua kita boleh buat sendiri. Jadi dengan itu kita dapat mempelajari dengan kaedah. Kena tahu juga. Bila kita berada di dalam hutan tu, kita kena tahu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang selamat dimakan. Tak semua tumbuh-tumbuhan dan makanan-makanan tersebut, tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang kita boleh makan, semuanya ada di dalam hutan. Jadi kita kena tahu tumbuhan macam mana, buah-buahan yang selamat macam mana yang kita boleh makan. Iaitu kita buat jerat ataupun kita boleh buat perangkap
untuk menangkapkan ayam hutan ke, burung ke, kancil untuk kita makan bagi kenyang supaya kita tidak kelaparan. Apabila kita kelaparan sentiasa, bila kita haus, satu tahap kita akan membawa ke kematian sebab kita tak ada tenaga. Jadi dengan ilmu ikhtiar hidup, kita dapat tahu macam mana kita nak ikhtiarkan hidup kita duduk di dalam hutan supaya kita boleh selamat dan boleh hidup panjang sehinggalah anggota keselamatan dapat menyelamatkan kita. Jadi contohlah, kalau kita nak tahu tumbuhan yang dan buah-buahan, kita kena tahu, kita kena rasa. Kalau kita nak tengok, kalau ada binatang makan buah tersebut, bermakna kita boleh makan. Jika tidak disentuh oleh binatang, bermakna mungkin buah itu beracun. Dan juga tumbuh-tumbuhan. Ada binatang yang makan tumbuh-tumbuhan, itu bermakna dia makanan tumbuh-tumbuhan itu boleh dimakan. Jadi sebab tu kita kena ada ilmu supaya kita tidak tersesat dan tidak tersalah untuk mengambil contohnya kita terambil buah-buahan yang beracun, itu akan memberi kita gambaran bahawa kita akan dalam keadaan yang tidak baik lah. Maksudnya akan menempuh mati lah orang kata. Disebabkan kita tiada ilmu dari segi ilmu ikhtiar hidup ni. Jadi dia bukan saja-saja kita boleh masuk seronok-seronok. Kita seronoknya nak masuk hutan. Kita mesti kena ada ilmu supaya kita dapat mengatasinya dengan baik. Okey, sambil-sambil lah Ustazah nak terang tentang tanaman herba. Kan dalam hutan kita ada herba. Okey. Salah satu tentang ilmu ikhtiar hidup ya. Okey, herba-herba tradisional mudah didapati sama ada di rumah ataupun di persekitaran kita. Herba-herba tradisional ni lazimnya digunakan sebagai penyedap dan melazatkan masakan. Namun tanpa kita ketahui, herba-herba tradisional ni mempunyai banyak khasiat rupanya dan membawa banyak manfaat kepada kesihatan manusia. Antara herba yang biasa kita guna adalah dalam masakan, kan mak-mak kita kan rajin buat masak, ada serai, ada bawang putih, ada bawang merah, halia, kunyit, daun pandan dan sebagainya. Jadi Ustazah telah letak dalam PowerPoint ini salah satu contoh halia. Jadi untuk pengetahuan adik-adik semua, apa kelebihan herba halia ni? Halia ni pula amat berguna untuk membuang angin di dalam badan. Kalau kita makan halia, dia dapat membuang angin di dalam badan, dapat mengubati sakit kepala, masalah dalam sistem pencernaan, masalah cirit-birit dan sebagainya. Yang kedua, manakala bawang putih. Tu kadang orang kata, busuknya lah bawang putih tu. Rupanya ada khasiat dia. Iaitu mampu mencegah kita daripada kerancunan makanan. Dapat mengubat penyakit jangkitan kulit panau. Mengubati jerawat dan boleh menambah tenaga fizikal dan stamina. Dan juga bawang merah. Tu yang mak-mak kita tu. Cincang-cincang bawang merah tu nak tahu. Bawang merah ni juga dapat mengelakkan kembung perut bayi, melegakan batuk dan mengubat penyakit jantung. Semua ada kelebihan masing-masing setiap apa yang ada di tumbuhan herba ni. Seterusnya, kunyit. Khasiat yang terkandung dalam kunyit pula ialah dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan panas demam dan menghilangkan bau badan dari dalam. Sebab tu je bau kunyit kan wangi je kan. Seterusnya serai. Khasiat serai, tengok gambar dalam tu adalah serai. Serai ialah membunuh sel kanser dan menurunkan kandungan gula dalam darah. Banyak orang-orang yang biasa dia menggunakan serai, ada penambahan yang lain. Dia dapat menurunkan kandungan gula dalam darah. Itu pentingnya. Dan daun pandan pula sebagai pewarna dan perisa semula jadi. Kalau nak warna hijau kan Dedek. Bila nak warna hijau, kita perlukan ada pewarna.
kita dapat periksa bau pandan semula jadi masakan tersebut. Dan boleh digunakan sebagai penghalau serangga perosak seperti lipas dan semut. Jadi banyak lagi pelbagai herba hutan yang banyak membawa faedah kepada manusia, terutamanya dalam bidang kesihatan. Sebab tu kita tahu bila kita masuk dalam hutan, ilmu itiar hidup kita tahu, ilmu-ilmu tentang tumbuhan herba pun kita tahu kan. Jadi kita teruskan dengan kaedah menghidupkan api. Apabila kita duduk di dalam hutan, kita perlu tahu kaedah menghidupkan api. Jadi pertama, api merupakan elemen penting dalam ikhtiar hidup. Api ni amat berguna untuk memasak, sebagai pembekal haba bila sejuk, sebagai sumber cahaya apabila dia gelap, dan sebagai alat yang menakutkan haiwan. Oh, dia kata, ada api. Jadi binatang takut untuk menghampiri kita. Jadi api ni memang amat sukar dihidupkan kalau kita tak tahu cara-cara nak sediakan unggun api tu. Kita nak guna unggun api untuk masak ke, untuk jauh daripada gelap ke, untuk bekalkan haba bila kita sejuk ke. Kita kena tahu cara-cara nak menyediakan. Langkah pertama, sediakan bahan-bahan untuk pembakaran. Seperti ada mancis, ada ranting kayu, daun-daun kering, rumput kering dan kayu api. Semua benda yang kering-kering, jangan basah. Kemudian sediakan umpan yang terdiri pada rumput-rumput dan daun-daun kering yang diramah-ramah supaya lebih lembur dan mudah dinyalakan. Bila kita kering, bila dia halus, bila kita bubuh mancis, dia cepat menyala. Bakar umpan tersebut dengan menggunakan mancis. Guna umpan tu guna mancis, kemudian letak bahan-bahan yang mudah terbakar terlebih dahulu. Jangan kita ambil benda yang ni, ambil benda yang boleh terbakar macam daun kering, rumput-rumput yang kering. Dan ranting-ranting kayu kecil di atas nyalaan api tu. Pada umpan tu supaya dia naik api tu. Kalau kita ambil benda yang berat, dia akan tenggelam. Api tu dia lambat nak naik. Jadi bila kita ambil benda-benda yang mudah terbakar, barulah pelan-pelan kita meletakkan ranting-ranting kayu yang kecil, baru yang besar. Seterusnya susun ranting-ranting kayu besar-besar sedikit untuk membesarkan nyalaan api. Besar sikit tu nak bagi nyala api lebih marak lah sikit. Dan yang terakhir, susun kayu yang besar-besar mengikut saiz nyalaan api yang anda perlukan. Kalau benda tu nak api besar, pastikan dia punya susunan kayu pun bersaiz besar. Kalau kecil, kita ikutkan kesesuaian kayu tersebut. Itulah kaedah kita menghidup api. Tu contoh-contoh gambar yang Ustazah bagi ni, cara menghidupkan api. Okay, adik-adik boleh tengok gambar-gambar. Tengok rumput-rumput kecil, rumput-rumput kering. Tengok dia macam mana disusun dulu, macam mana nak bakar. Ambil umpan benda-benda yang boleh membakarkan dekat rumput kering, daun-daun kering supaya mudah terbakar. Barulah kita susunkan ranting-ranting kecil. Kemudian barulah ranting-ranting besar yang bersesuai untuk kegunaan kita. Kalau nak masak, kita buat cara masak. Nak ranting besar mana. Kalau unggun api, mesti nak kena kayu yang besar supaya kita nak duduk keliling kan. Kita rasa sejuk. Dan juga kegelapan mesti kena ranting yang besar sebab nak menghasilkan pencahayaan yang besar. Cara untuk menghidupkan api. Okey, bila kita duduk di dalam hutan, kita akan rasa lapar. Okey, jadi macam kita ada perkemahan Okey, sebelum kita nak makan, kita masak dulu. Iaitu kita cuba masak nasi dalam buluh. Itu salah satu ilmu dalam ikhtiar hidup. Okey, pertama, macam mana nak masak nasi dalam buluh? Kita sediakan bahan-bahan iaitu buluh, lemang, beras secukupnya, daun pisang air secukupnya, bahan pembakaran, potong bahagian buluh mengikut panjang dan sesuai, cuci bahagian dalam buluh hingga bersih, lapik bahagian dalam buluh menggunakan daun pisang, masukkan beras separuh dari ketinggian buluh tu, ikut separuh. Tuang air dalam buluh tersebut hingga 3/4 penuh. Lepas tu barulah tutup bahagian atas tu menggunakan daun pisang juga.
supaya ia tidak masuk habuk yang kita nak bakar nanti dekat api tu kan. Nyalakan api dan tunggu hingga nyalaan menjadi bara. Jadi bara tu supaya dia tak terbakar dia kat buluh tu. Bila buluh tu terbakar takut dia rentung, dia jadi tak elok lah kan. Kita sendingkan buluh tu di tepi bara tu. Letak macam menyengit macam ni. Menyengit macam ni. Kemudian pusing buluh tersebut. Pusing selama berapa minit kita pusing supaya nasi tu buluh tu menjadi masak. Okay, itu tu gambar-gambar masak nasi dalam buluh. Jadi gambar itulah cara-cara nak masak nasi dalam buluh. Dan saya telah sediakan YouTube. Jadi adik-adik boleh klik dekat YouTube tu untuk mengetahui cara-cara macam mana nak masak nasi dalam buluh. Dan juga gambar cara menghidupkan api, itu masakan rimba pun. Boleh link untuk cara masakan rimba, kita klik kat YouTube tersebut. Okay, saya bagi satu contoh. Kalau kita klik ni, dia akan sendiri akan buka YouTube yang anda nak lihat. Okay, contoh lah. Kita nak contoh, nak tengok macam mana kan. Nak lihat. Jadi kita patah balik. Dan kita juga sama juga, kita nak tengok gambar masak nasi dan buluh, kita klik link ni tersebut. Okay, contoh. Kita boleh tengok survive cooking masak nasi macam mana. Jadi adik-adik semua boleh dapat pengetahuan macam mana kita nak masak nasi. Itu contoh yang saya telah bagi di dalam video. Jadi dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua yang berada dalam. Kita nak tengok macam mana kita nak masak beras menggunakan buluh. Jadi akan memudahkan lagi pengetahuan, kita dapat pengetahuan yang lebih lanjut tentang ilmu ikhtiar tadi kan. Pertama, kita dapat tahu tentang apa itu ikhtiar hidup. Kita tahu tentang tumbuhan herba, buah-buahan. Kalau kita nak pilih, kita kena tengok kalau binatang makan baru kita berani boleh makan. Kalau binatang tak makan bermakna buah-buahan ataupun tumbuhan tersebut adalah beracun. Yang ketiga, kita dapat belajar cara nak hidupkan api. Memang penting apabila berlakunya gelap di dalam hutan, kita perlukan api untuk memberi cahaya. Bila dah gelap, kita akan rasa sejuk. Perlukan haba. Yang penting adalah bila menghidupkan api, kita nak masak dan kita nak dahaga nak minum air. Jadi semua tu penting. Ilmu-ilmu dan juga kita belajar macam mana kita nak masak nasi dalam buluh kan. Sebab kita duduk dalam hutan, mana ada periuk apa semua. Jadi kita gunakan buluh untuk kita masak nasi ataupun lauk pun kita boleh masak dalam buluh. Dan kemudian kita makan supaya kita boleh survive diri kita. Supaya kita dapat hidup. Walaupun kita sesat di dalam hutan, kita boleh hidup dan selamat sampailah anggota keselamatan dapat menyelamatkan kita. Okey, setakat ini saja saya menerangkan tentang ilmu ikhtiar dan mohon maaf jika ada salah dan silap. Semoga dapat bermanfaat kepada adik-adik semua. Assalamualaikum.